Kembali lagi bersama dengan kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Seterusnya kita ingin membincangkan mengenai hala tuju ekonomi penjagaan Selangor dan juga inisiatif Mama Kerja. Sedikit perincian mengenai Mama Kerja ini merupakan inisiatif yang melayakkan wanita bekerja yang mempunyai 3 orang anak berusia 12 tahun ke bawah menerima wang tunai RM1,000. Ini adalah inisiatif one off yang diberikan oleh Kerajaan Negeri Selangor. Dan untuk memperincikan lagi mengenai hala tuju ini, saya bersama dengan Yang Berhormat Anfal Sari, Pengerusi Jawatan Kuasa Tetap Wanita dan Keluarga, Kebajikan Masyarakat dan Ekonomi Penjagaan. Assalamualaikum YB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang jawatannya, portfolio yang dipegang, Jawatan Kuasa Tetap Wanita dan Keluarga, Kebajikan Masyarakat dan Ekonomi Penjagaan. Yang terbaru di sini ialah ekonomi penjagaan. Sedikit YB mengenai portfolio yang ditambah ini. Okay, terima kasih Syafiqah. Sebenarnya care ekonomi ataupun kita terjemahkan sebagai ekonomi penjagaan turut disebut oleh Perdana Menteri yang ke-10 kita itu sebagai ekonomi ihsan. Kita sebut pasal care itu tentang penjagaan. Dia melibatkan contohnya seluruh rumah yang menjaga anak-anak di rumah, penjaga yang menjaga ahli keluarga yang OKU ataupun menjaga warga emas dan juga pesakit terlantar. Jadi bidang penjagaan ini sebenarnya ada nilai, tapi bagaimana kita nak terjemahkan kepada hasil dalam negara iaitu KDNK. Kerana itu kita wujudkan care ekonomi dan perkara ini telah dibincangkan lama di peringkat antarabangsa. Dan di Malaysia kita baru nak meneroka yang mana kita perlu bersedia ke arah 2030. Contohnya di Selangor ni akan menjadi negeri menua, the aging state. Yang mana definisinya adalah 15% daripada populasi negeri Selangor akan berumur 65 tahun ke atas. Itu salah satulah. Ya. Jadi kita juga ingin memahami sebenarnya korelasi antara ekonomi penjagaan ini dan juga pembangunan negara. Sekiranya ekonomi penjagaan ini terabai, bagaimana impaknya, YB? Dalam Jabatan Perangkaan tahun 2022 menyatakan kadar peningkatan ataupun penyertaan tenaga buruh wanita sebenarnya kurang berbanding lelaki. Contohnya hanya 69% berbanding lelaki 83%. Sekiranya kita libatkan wanita dalam sektor pekerjaan, dan sektor pekerjaan ini kita perlu define ataupun terjemahkan bagaimana kerana dia akan merancakkan ekonomi. Jadi kalau kita berikan tumpuan kepada care ekonomi, sebenarnya dengan satu kajian wanita terlibat sahaja kita akan meningkatkan pertumbuhan sebanyak 7 hingga 12% KDNK dan itu di Selangor akan menyebabkan peningkatan sehingga 33%. Jadi di situ nampak pertambahan signifikan itu kalau kita betul-betul jaga mengenai ekonomi penjagaan ini. Sedikit cabaran di Selangor sebab kita faham Selangor ini dari segi demografiknya pelbagai, dari struktur ekonominya juga pelbagai. Jadi pastinya satu cabaran yang cukup hebat untuk YB, apatah lagi portfolio yang dipegang begitu banyak sekali YB. Pada saya cabaran adalah dalam satu survey wanita-wanita yang memilih untuk tidak bekerja, antaranya kerana kos penjagaan anak yang tinggi. Bayangkan kalau kata gaji basic RM1,500, hantar anak satu taska sekarang kalau yang murah mungkin masih dalam 400-500, tapi ada di setengah tempat kadar charge taska ataupun tadika tu mencecah 600-800. Jadi pilihan ibu-ibu yang asalnya bekerja memilih untuk tidak bekerja kerana concern tentang penjagaan anak. Jadi itu antara cabaran. Jadi sebab itu kita lancarkan itu insentif Mama Kerja, itu untuk bantuan ibu-ibu yang bekerja, tapi kita beri one off. Itu melibatkan RM5 juta. Jadi impak melalui pemberian inisiatif ini, apa yang diharapkan sebenarnya daripada Kerajaan Negeri Selangor? Sebenarnya kita meletakkan satu tema, Selangor Penyayang, memartabat penjaga, melindungi yang dijaga. Meskipun RM5 juta itu saya pasti tidak cukup untuk memenuhi semua permintaan, tetapi sekurang-kurangnya itu adalah langkah awal di mana pada minggu lalu 30 dan 31 Oktober kami telah melaksanakan simposium ekonomi penjagaan Selangor. Kita kumpulkan pemegang-pemegang taruh dari segi dari industri player, dari tokoh akademik, pengkaji-pengkaji dan aktivis sosial, yang mana kita mahu rangka blueprint atau kerangka tindakan ekonomi. Dengan kita memulakan dengan Mama Kerja, menunjukkan
disebabkan Kerajaan Negeri Selangor sangat prihatin tentang mengembalikan wanita ini, bukan sahaja wanita tetapi mereka dalam sektor penjagaan yang menjaga anak-anak OKU, institusi ataupun NGO yang menjaga mereka ni warga emas. Dan kita ada banyak cabaran kebajikan. Contohnya saya baru pergi di Dun Taman Templer hari Ahad lalu, rumah jagaan orang tua, yang mana atas niat baik, the very noble effort Dr. Siva ni yang ambil orang warga tua, orang warga emas yang ditinggalkan oleh ahli keluarga di hospital, bawa ke rumah tersebut, tapi dari segi sustainability ataupun kelestarian untuk mengoperasikan rumah tersebut. Jadi kita perlu libat urus antara pihak berkuasa tempatan dari segi undang-undang kecil, bagaimana dengan corporate, kita wujudkan CSR untuk kembalikan bantuan-bantuan daripada pihak swasta mungkin kepada komuniti, dan dengan cara itu rumah jagaan seperti ini boleh kekal berterusan dan memberi khidmat kepada banyak penerima manfaat. Ya, saya mengambil kembali daripada apa yang YB katakan. Saya rasa paling penting di sini ialah dari segi pemantauan itu. Ya. Sebab bila kita bercakap mengenai penjagaan, ya mungkin ramai NGO sana yang terlibat untuk menjaga mungkin warga emas ataupun mereka yang tidak berkemampuan. Tetapi pemantauan juga perlu dilaksanakan agar ini tidak tersasar daripada objektif yang asal. Ya. Di peringkat persekutuan kita ada akta rumah penjagaan, akta OKU, akta untuk warga emas, dan enforcement itu perlu dilakukan. Contohnya Jabatan Kebajikan Masyarakat di peringkat negeri Selangor, sebenarnya kita mengalami cabaran dari segi guna tenaga kerja untuk memantau hampir semua. Dan saya kira disebabkan itu kita perlu lakukan dalam kapasiti negeri apa yang kita boleh bantu kerajaan persekutuan melalui agensi-agensi di peringkat negeri. Contohnya pihak berkuasa negeri ada autoriti terhadap pihak berkuasa tempatan. Contohnya kita pantau syarat lulus menggunakan satu premis, adakah dia comply ataupun patuh syarat, ada laluan keluar sekiranya berlaku kebakaran. Kita ingat lagi kes sekolah tahfiz di Datuk Keramat, yang mana disebabkan itu Titah Sultan Selangor untuk memastikan semua pemutihan dilakukan kepada pusat-pusat tahfiz ini kerana ia melibatkan nyawa. Apabila melibatkan nyawa, pematuhan itu adalah lebih utama berbanding hanya menjalankan tanpa satu garis panduan ataupun pematuhan undang-undang. Ya, begitu juga dengan taska. Kenapa mungkin ada juga taska yang dibuka tidak mengikut spek ataupun tidak mengikut peraturan yang telah pun ditetapkan. Berbalik kepada inisiatif daripada pihak Kerajaan Negeri Selangor, kita tahu Kerajaan Negeri Selangor begitu prihatin dalam membantu rakyatnya, entah lagi di bawah portfolio YB. Bukan sahaja Mama Kerja, tapi kita difahamkan ada banyak lagi inisiatif lain. Ya, kita ada Asuh Pintar. Asuh Pintar adalah satu insentif bernilai RM100 selama 12 bulan. Setakat ini kita memberikan bantuan kepada 505 orang anak, mana daripada setiap keluarga yang berasingan. Itu memberi kesan dalam RM600,000. Meskipun dia RM100 sebulan saja, tetapi sekurang-kurangnya kita mahu bantu. Dia bersifat dua strategi. Satu, kita bantu untuk bayar pendidikan anak itu di taska, dan satu lagi adalah bentuk sokongan kepada ibu dan bapa yang bekerja. Sekurang-kurangnya dalam setahun RM1,200 itu dapat dijimatkan dengan bantuan daripada kerajaan negeri. Itu untuk pendapatan keluarga 5,000 dan ke bawah. Satu juga yang menarik di mana Selangor menjadi satu-satunya negeri yang telah melancarkan rancangan Selangor Pertama 2021-2025. Jadi bagaimana sebenarnya rancangan ini? Okay. Rancangan Selangor Pertama ini melibatkan dari tahun 2021 hingga 2025. Kita mensasarkan negeri makmur, inklusif dan berdaya maju, negeri pintar, dan faktor inklusiviti sosial, iaitu penglibatan wanita, pembangunan keluarga ini berada dalam teras kedua. Kita bukan hanya mahu negeri yang makmur dari segi infra, dari segi fizikal, dan menumbuhkan ekonomi yang tinggi, tetapi kita mahu ada kestabilan dari segi inklusiviti sosial, yang mana keluarga, pembangunan keluarga, dan dalam Selangor
kita ada satu jabatan dipanggil ANIS, Anak Istimewa Selangor. Yang mana pada 2019 kerajaan negeri telah memperuntukkan sebanyak 3 juta dan kemudian ditingkatkan pada tahun ini menjadi 4 juta untuk bantuan kepada anak-anak OKU. Dari segi rehab, program early intervention dan pusatnya di Shah Alam dan yang beratur masya-Allah panjang nak mohon bantuan kerana kita melakukan polisi open kepada semua, bukan hanya syarat B40 kerana kita tahu ada setengah keluarga yang walaupun pendapatannya 10,000 lebih 10,000 tapi jika ada anak lebih dari seorang yang OKU kos perawatan, kos rehab dan sebagainya adalah sangat tinggi. Betul. Jadi di Selangor ini banyak inisiatif-inisiatif yang diberikan untuk wanita dan juga keluarga. Untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut YB bagaimana? Mungkin ada laman sesawan yang boleh dikongsikan? Okey, kita boleh tengok di mamakerja.selangkah.my. Tawarannya untuk 5,000 itu kita buka daripada 1 November dan telah tamat kerana kota permintaan ramai. Saya ingat pada hari Rabu sebelum detik 10 pagi itu saya semak dah jam dah, server down kerana hampir setengah juta ibu-ibu bekerja di Selangor cuba akses kepada website tersebut. Tapi ini satu indikator yang sangat baiklah sebenarnya, bermaksud rakyat Selangor ni begitu cakna dengan apa sahaja inisiatif yang ditawarkan oleh pihak Kerajaan Negeri Selangor. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada YB Anfasari, Pengerusi Jawatan Kuasa Tetap Wanita dan Keluarga, Kebajikan Masyarakat dan Ekonomi Penjagaan, kerana sudi berkongsi bersama dengan kita mengenai inisiatif yang diberikan oleh pihak Kerajaan Negeri Selangor itu Mama Kerja. Walaupun dah pun ditutup, tapi kita yakin Kerajaan Negeri Selangor selepas ini pasti akan memberikan inisiatif-inisiatif yang lain lagi khusus untuk rakyat negeri Selangor. Terima kasih YB. Sama-sama.